Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muka surat 10 baris yang kelima lah. Syahdan Syahdan maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air yang mutlak. Syahdan ni maksud dia tambih ataupun kata setengah pendapat kata kesimpulan. Dia ada dua, tengok pada kegunaan. Syahdan maksud dia tambih ni peringatan. Ni satu peringatan kata tuan kita. Ataupun katanya setengah iaitu kesimpulan. Kesimpulan ni dia bahar air nak kau kesimpulan ni. Jadi di sini Syahdan dengan masuk tambih. Kalau tengok sini, dia kata jaga-jaga peringatan. Sebab kita duk bahas tentang apa ni? Wuduk tau. Syarat wuduk dan mandi. Jadi di sini Syahdan dengan makna tambih, peringatan dia tu. Kita duk bahas pasal mandi, pasal wuduk ni, ni ingat molek. Tiada sah mengangkat hadas dan menghilang najis. Mengangkat hadas wuduk. Kalau hadas kecil, akad hadas hilanglah, masuk akad ni hilang. Hilangkan hadas kecil dengan wuduk, hilangkan hadas besar dengan mandi. Dan juga menghilang najis, iaitu menyucikan najis. Hilang akan najis ni istinja. Ataupun menyucikan istinja ni bagi kubul dubur. Bagi selain kubul dubur, makna kita nak basuh najis yang lain. Bukan istinja lah kegunaan dia. Berarti dia guna menghilang akan najis, nak buang najis. Nak akan hadas, nak buang najis, melainkan dengan air yang mutlak. Guna air mutlak. Benda air mutlak, tiap-tiap air yang sunyi daripada qaid yang lazim disebut akan dia. Qaid itu ikatan. Tiap-tiap air yang tidak terikat dengan apa-apa nama. Kalau bahasa moden. Air mutlak ni tiap-tiap air yang tidak terikat dengan apa-apa nama. Air sabung, tu air sabung, bukan air mutlak. Dia terikat dengan nama. Air menderi, air tebu, air tai, itu sudah tidak mutlak kerana terikat dengan apa-apa nama. Jadi air mutlak ni air yang tidak terikat dengan apa-apa nama. Disebut akan dia akan qaid lazim. Pada ketika disebut akan air, tu masuk qaid yang lazim tu. Iaitu bila kita sebut nama air tu, kita akan sebut nama-nama ikatan tu. Seperti tebu, yang ni air tebu, maka bukan air mutlak. Dan gula, air gula, dah air mutlak lah. Dan sabung, air sabung. Dan umpama qaid yang lain, umpama air yang lain, air tepeng, air teo, air angkut anda lah, air bilang banyak. Nak khabar air mutlak, air yang tidak terikat dengan apa-apa nama, air sahaja, itu dipanggil air mutlak. Dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit, ma nazala minas sama',
air mutlak ni ma nazala minas sama. Seperti air hujan, air embung. Dalam apa sifat warna sekalipun Kalau air turun daripada langit, apa warna, apa sifat, tetap dipanggil air mutlak. Atau air yang keluar daripada bumi seperti air laut, air sungai dan air telaga. Ma nazala minas sama wa ma tubik daripada bumi. Barang turun daripada langit, barang tubik daripada bumi, itu air mutlak. Air tubik turun daripada langit, air hujan, air embung. Air salji, satu lagi. Air tubik daripada bumi, air sungai, air mata air, air laga, air terjun, air laut, tu. Itu sekalian, maka sekaliannya, yakni air turun daripada langit dan air tubik daripada bumi, suci dirinya dan menyuci bagi yang lain. Tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci diri dia, maksud dia air itu suci. Mutahhirun, menyuci bagi yang lain. Maknanya boleh bawa bersuci, boleh angkat hadah, boleh hilang najis. Itu masuk menyuci bagi yang lain. Atas barang apa sifat ada ia, apa sekali sifat pun. Air keruh, nampak air dia air sungai keruh. Walaupun keruh boleh guna. Warna air apa ni, tu air hujan terik ni nampak hitam molek air mutlak dah air mutlak. Pasal air hujan. Air tubik daripada bumi, air turun daripada langit, apa sifat boleh guna, dia panggil air mutlak. Tambihun. Tambihun sama dengan syahadang tadi, cuma tambihun dalam bahasa Arab. Dan hilang nama air mutlak pada segala air yang tersebut itu. Air yang tersebut itu mana? Kita bahas atas. Air tubik dan air turun daripada langit, air tubik daripada bumi, hilang nama mutlak dia bila? Dengan salah satu daripada tiga sebab. Hilang nama mutlak dengan salah satu daripada tiga ni. Mana tiga yang menyebabkan jadi hilang nama air mutlak? Pertamanya, sebab mencampuri akan air oleh benda yang suci yang tiada jadi ia benda yang suci daripada air. Campur dengan sesuatu benda tu suci tapi tidak daripada air. Benda suci bukan daripada air, dan terkaya air itu daripadanya. Dan terkaya air itu daripadanya akan sebagai bercampur yang tiada boleh dibezakan dia daripada air. Kita campur, maka kita tak boleh pisah dah benda tu daripada air tersebut. Mana kalau bahasa moden, ia larut dalam air. Bahasa moden. Bahasa moden ni kita campur sesuatu benda tu suci tak kotor. Tapi bila kita campur, ia larut dalam air. Bila larut gitu, jadi dah hilang dah sifat mutlak dia. Seperti sabung. Air sabung boleh pisah lagi sabung daripada air lepas campur? Tak boleh dah. Dah boleh pisah dah. Air mawar, air mawar gitu kok. Air bunga ros, air mawar, air bunga ros. Air campur larut dah tu pati dia tu, maka tak boleh nak pisah dah pati daripada air tersebut. Dan garang bukit, sama macam air gula. Maknanya dia campur, dia larut dan mengubah ia akan air pada sifatnya. Tu lagi. Yang pertama, barang tu suci, lepas tu air tu banyak daripada dia, tapi bila dia campur tak boleh nak pisah.
Yang ketiga dia ubah sifat. Mengubah sifatnya, sifat benda, sifat air, ubahnya akan ubah yang banyak. Mengubah yang sangat banyak. Sekira-kira hilang padanya nama air mutlak. Sekira-kira hilang air mutlak, makna dia jadi campur banyak sangat, jadi jadi air mutlak dah. Tak? Dan dinama akan dia air sabung, jadi air sabung. Tapi kalau sabung tu kecil dak, kita dang pisah, dak buih langsung, memang kekal. Tu tak apa. Ni bila dah campur larut habis buih sama, tu tak boleh dah, tak boleh guna dah. Dan air mawar, air sabung, air mawar dan air garam juga. Tu sifat yang pertama yang menyebabkan air mutlak hilang mutlak. Maknanya tak boleh guna dah untuk bersuci, tak boleh guna dah untuk akad hadas. Tu yang pertama, mengubah air mutlak kepada air yang tidak mutlak, air yang muqayyad. Keduanya iaitu sebab jadi berubah air mutlak. Nombor 2, sebab dipakai akan dia akan air pada basuh fardu, pada wudu dan pada mandi. Sebab yang kedua, air mutlak jadi bertukar kerana kita guna air mutlak itu untuk membasuh basuhan fardu. Basuhan fardu pada wudu. Mana basuhan fardu? Muka, tangan hingga ke siku. Basuhan pertama. Basuhan pertama muka itu basuhan fardu. Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu tidak fardu, itu sunat. Maka basuhan kedua dan basuhan ketiga dia tidak mengubah air mutlak. Ingat basuhan pertama mengubah air mutlak. Basuhan yang pertama tu basuhan wajib, fardu. Bila dia basuh, maka air yang jatuh daripada yang telah diguna daripada basuhan tu sudah bertukar jadi air mustakmal. Dia tak jadi air mutlak dah. Ada pun basuhan yang kedua. Basuh kan kita basuh 3 kali, basuh muka 3 kali kan. Basuh yang pertama tu jadi air mustakmal. Basuh yang kedua, basuh yang ketiga itu kekal air mutlak. Mana-mana basuhan fardu itu basuhan yang pertama. Dan pada mandi gitu juga mandi. Basuhan yang pertama mula-mula kena tubuh. Itu yang mengubah status air menjadi air mustakmal, tidak lagi menjadi air mutlak. Dan tiada sampai perhimpunannya 2 qalah. Ni air yang kita guna tu syarat dia air tu tak sampai 2 qalah. Manakala air lebih 2 qalah tak berubah. Maka air yang 2 bahagi ini, air 2 bahagi mana? Tadi tu nombor 1 dengan nombor 2. Air 2 bahagi tu suci dirinya, tiada menyuci bagi yang lain. Air itu suci. Contoh nombor 1 tadi, air sabung, air mawar, air gula, air garam, suci air dia tu, tapi tiada menyucikan yang lain. Tiada menyucikan lain maksud tak ada guna dah untuk akad hadas. Tak ada guna dah untuk basuh najis. Tu maksud tiada menyucikan yang lain. Diri dia suci. Kalau dah suci tak boleh minum. Kalau dah suci tak boleh minum. Ni boleh minum air gula, air garam dia. Jangan minum air sabung. Jadi jepung. Maka yang kedua ada pula air mustakmal. Mustakmal ni air itu suci tapi tidak menyucikan yang lain, tak boleh guna untuk bersuci. Ketiga yakni perkara yang ketiga yang mengubah air mutlak jadi air tidak mutlak sebab jatuh di dalamnya najis. Tadi yang pertama yang mengubah air mutlak jadi air muqayyad. Yang kedua, air mutlak berubah jadi air mustakmal. Yang ketiga ni air mutlak berubah jadi mutannajis. Sebab jatuh dalamnya najis, dalam air mutlak tadi tu jatuh najis.
sekurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan, yakni mata yang normal. Jangan mata yang terlalu tajam ataupun guna mata hati. Kalau mata hati tu tak kira. Umpama zaman Imam Abu Hanifah berapa tak lupa dah. Ada orang main ngadu tak? Main ngadu, Tok Guru, saya tanya ulama kau. Saya tanya ulama ni, apa hukum air mustakmal? Ulama ni kata tak boleh guna air tu. Tak boleh guna kotor-kotor, tak boleh guna air lain. Ada orang pelik Mana pelik air mustakmal boleh guna. Tahu? Dia pun mari ngadu. Tak, mari ngadu Tok Guru hak besar lagi lah. Tok Guru ni tanya biar. Dia tanya orang tu. Mu tanya biar tu. Dia kata aku tanya orang ni. Tok Guru ni kenal lalu dah. Tu dia tengok dengan mata hati, bukan mata ni. Dia tengok mata hati. Dia nampak bila orang ambil air semayang jatuh habis kotoran. Allah Ta'ala buka kasyah dia tu. Dia nampak dosa-dosa tu jatuh berdebok. Atau orang mari tanya, ya apa air mustakmal boleh guna. Pasal Allah Ta'ala buka kasyah. Tak? Masa orang duduk ambil air mayang tu nampak kotor duk jatuh berdebok. Kotor dosa lebih daripada najis. Tahu? Jadi tu tak termasuk dalam hukum fiqh. Hukum fiqh ni tengok ni pada mata orang yang pertengahan, maksud dia normal. Mata yang normal. Padahal air itu sedikit. Syarat dia lagi jatuh najis air yang sedikit. Dalam fiqh bila sebut sedikit kurang 2 kolah. Kalau mengaji kitab fiqh bila sebut air sedikit, cok lalu, cerak lalu, itu air kurang 2 kolah. Bila dia sebut air banyak dalam kitab fiqh, okey, mana tok lalu 8 tok, itu air lebih 2 kolah. Itu kaedah dia. Bila disebut air itu sedikit, maksud dia air yang kurang 2 kolah. Air kurang 2 kolah jatuh najis, maka bertukar air itu daripada mutlak menjadi air mutannajis. Artinya kurang daripada 2 kolah je kabur lalu dah. Jadi najislah ia, yakni air mutlak tadi hak jatuh najis dengan semata-mata terkena najis yang tersebut itu. Kenapa maksud semata-mata terkena najis? Berbak jatuh, tarik cicak, automatik mutannajis lalu. Walaupun tak berubah air. Comel lagi air. Air comel lagi. Junih boleh. Kurang 2 kolah, semata-mata jatuh najis, maka sudah bertukar air itu jadi air mutannajis. Atau air itu banyak. Air banyak kita kabur tadi 2 kolah, lebih 2 kolah, iaitu sampai 2 kolah atau lebih 2 kolah. Syarat dia mengubah najis itu akan dia, yakni akan air, pada sifatnya, yakni sifat air. Jika sedikit ubahnya sekalipun, walaupun sikit saja berubah, jadi najislah ia, yakni air itu lebih 2 kolah jatuh najis dah. Orang pergi berok itu bermau. Lalu berubah tapi sikit je, sikit pun jadi najis. Syarat dia berubah. 2 kolah tu kena tumula dak. Berapa? Kena buat mari. Kalau biasa tok guru dia buat hari. Contoh 2 kolah dak. Nak suruh nampak dak. Tak apa lain kali kalau ada masa kita buat sikit, kita boleh tunjuk 2 kolah. Dia ada ukuran dia tu dak. 2 kolah bukan kolah menyung dak. Bukan kolah kita tu dah cukup tu baru sekolah. Kolah kita tu bukan sekolah 10 kolah dah. Sekolah kita tu besar ya, ukuran 2 kolah lebih kurang mana nanti kita bawa mula dah banyak aneh lebih kurang tinggi gini nanti kita kabur mula ya dak banyak aneh. Tu maknanya arti 2 kolah lebih daripada ni
13 tank. Boleh anggap tak kalau 13 tank, tank minyak lama, tank biskut timbang lah ni. 13 tank biskut timbang tu, itu 2 koloh. Boleh anggap diri ya. Kurang daripada 13 tank tu, itu kurang 2 koloh. Kalau nampak 8 dia nak tahu 2 koloh ataupun dok 2 koloh. Maka air yang 2 bahagi ini tiada boleh dipakai akan dia sekali-kali kerana ia najis. Maka air yang 2 bahagi ni dah ni hak kena najis ni. Yang ni kena najis semata-mata kurang 2 koloh najis. Air yang banyak lebih 2 koloh kena najis dan berubah walaupun sikit, tu masuk air yang 2 bahagi ni. Maka air yang 2 bahagi ni tiada boleh dipakai akan dia sekali-kali. Akan dia yang ni akan air 2 bahagi tadi tu. Sekali-kali memang tak boleh guna terus. Kerana ia najis. Maksud tak boleh guna sekali-kali, tak boleh guna dalam mengakak adat, tak boleh guna belaka. Kecuali sirang pokok dah apa. Sebab itu jadi baju. Adapun dalam masalah nak akad adat semua tak boleh guna. Tu panggil air yang mutannajis. Syahadan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali atau didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandinya yang menegah ia akan terkena air padanya, maka hendaklah ia tayammum. Ia pun bahas pula sebab tadi kita duk bahas mandi dengan wuduk. Lepas tu akan jadi masalah. Barang siapa kalau tiada dapat air. Sebab apa sebut gini? Sebab tadi kita cover masalah air. Air ni gini-gini, air gini-gini syarat dia. Nak guna untuk bersuci mesti guna air. Tak dapat tidak mesti guna air. Dia pun buat mari. Barang siapa tiada dapat air sekali-kali, maksud dia tak ada air. Dengan syarat dia lah. Syarat tak ada air. Contoh ada air tapi air tu guna untuk tahan kehidupan, boleh untuk minum sahaja, tetap dipanggil tak ada air. Air tu ada tapi untuk minum, ataupun ada air, ada pula penghalang nak sampai dekat air. Ataupun ada air tapi ada tempat orang kafir dia jual mahal pula. Ini dia panggil tak ada air belaka tu. Dalam masalah fiqh. Atau dapat air, ada air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandinya. Ada air tapi kita tak boleh guna. Maksud kita tak boleh guna, kalau kita guna tu koh teruk penyakit kita. Tu maksud tak boleh guna. Kita ada luka, doktor kata jangan boleh kena air tu maksud dia. Doktor kata jangan boleh kena air tu. Maka dia panggil, maka jawab kepada barang siapa, maka hendaklah ia barang siapa tayammum. Orang tak boleh guna air kena tayammum. Macam mana tayammum? Dengan memindah akan debu tanah yang suci menyucikan kepada sapu mukanya. Syarat debu ni mesti tanah suci dan menyucikan. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tanah itu yang pertama tanah, yang kedua suci menyucikan. Tu dia. Ia bukan ikut anda. Ia mazhab Syafi'i tak ikut anda. Dia syarat dia tanah, lepas tu pula suci menyucikan. Kalau mazhab lain ada kala apa yang bergabung dengan tanah boleh dah. Ada mazhab lain makna apa yang bersentuh dengan tanah. Tak. Habis tu ada kadang kita tengok ada mazhab ambil dekat dinding, ambil dekat tiang. Dia kata barang yang bersentuh dengan tanah. Tapi mazhab Syafi'i tak, dia mesti tanah suci dan menyucikan kepada sapu mukanya.
dan dua tangannya dengan niat tayamum ganti daripada wudu dan mandi. Tayamum tu ganti wudu atau ganti mandi, atau ganti daripada membasuh anggota yang tiada dapat terkena air padanya. Yang ambil wudu macam biasa, bahagian kaki tak boleh kena air, maka basuh, maka dia pun tayamum menggantikan kaki hak tak boleh kena air. Itu masuk ganti daripada membasuh anggota yang tiada dapat terkena air padanya. Diserta akan niat tayamum tu mesti dengan niat. Masa dia kena debu kepada tanah tu kepada muka, kena niat. Saja aku tayamum ganti wudu atau ganti mandi atau ganti anggota. Aku andalah. Mayang tu kalau bukan tayamum tu bukan sakit tu, kalau bukan pada tempat tayamum tak payah dah. Kalau kena sakit tu anggota tayamum kau. Tu kena. Padahal sakit je kat muka dah boleh kena air. Muka anggota tayamum juga tu. Apa dah? Kalau kat lain macam kaki tadi tak apa. Dah, sebab ia sudah ganti dengan tayamum. Boleh tak? Dia mana ni? Diserta akan niat itu dengan pindah tanah kepada mukanya dan dikekal akan dia hingga menyapu satu juzuk. Kekalkan dia kenapa? Kekal niat. Niat dia tu mestilah sama masuk dia mestilah kekal dia niat tu. Memang aku nak akad aku nak tayamum gitu. Satu juzuk daripada mukanya, iaitu dengan beberapa syarat yang disebut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Tayamum kita buka bab suku masuk dia. Ni syahadang ni nak peringatan je. Boleh bila tak ada air boleh guna tayamum. Tapi masalah tayamum tu kalau bukalah kitab ni panjang. Lepas tu dia kata yang disebut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Nanti kita garis sikit lagi bahagian dua kolos dengan tayamum ni akan datang kalau tu kita pun sebut balik bahagian dua kolos dengan tayamum. Faslun, bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Ini suatu fasal. Faslun ni ini suatu fasal. Bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil, yakni orang yang tak ada air semayang. 4 perkara, maksud dia orang tak ada air semayang, haram dia buat 4 perkara benda. Pertamanya, sembayang fardu. Orang tak ada air semayang tak boleh sembayang. Orang tak ada air semayang tak boleh sembayang. Jangan apabila dia sedar dia tak ada air semayang, dia sengaja sembayang, haram dan berdosa. Ada masa zaman budak-budak dulu. Ia batal sembayang pasti jadi tu imam. Sembayang kok pas sudah. Itu tanya, apa mu tak tu baik? Siang korang lagi orang ikut. Oi, mana boleh siang korang? Mu tak habis dah sembayang tu. Kena tu baik. Adalah seorang tu, tak saya sebutlah nama. Masa baru-baru dia belajar jadi tu imam. Tengah-tengah sembayang dia habis sembayang dia. Lalu dia sembayang kok habis. Kita tanya je. Dah ke mana mu tak tu baik? Habis sembayang mu, batal sembayang mu ni. Dia jawab dia, nyanyi ke orang lagi. Nyanyi ke orang. Mana boleh nyanyi gitu je batal dah. Haram dia kata ni. Haram atas orang yang berhadas. Pertamanya sembayang fardu. Sembayang fardu haram dia buat. Atau sunat, sembayang sunat pun haram. Tak boleh buat. Sembayang fardu tak boleh buat, sembayang sunat dah boleh buat. Dan barang yang pada makna sembahyang, iaitu sesuatu, barang ni bahasa lama, bahasa kitab lama, perkara-perkara yang makna sembahyang, seumpama macam kesembahyang.
Seumpama macam ke sembahyang mana? Seperti sujud tilawah, sujud syukur, baca khutbah Jumaat, tu kena ada air semayang belaka tu Sujud tilawah, dengar sampai dekat ayat sunat sujud, kita pun nak sujud kena ada air semayang. Sujud syukur, kita dapat sesuatu benda yang menggembirakan. Kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nak sujud kena ada air semayang, mazhab Syafi'i. Dan membaca khutbah Jumaat, begitu juga dengan khutbah Jumaat, tok imam mesti ada air semayang. Kena ada air semayang tok imam masa baca khutbah Jumaat. Keduanya, apa lagi perkara yang haram? Orang yang tak ada wuduk ni buat, kenapa perkara haram dia buat? Tawaf fardu atau tawaf sunat. Tawaf fardu, tawaf wajib dia buat masa haji ataupun masa umrah. Kena ada air semayang. Sebab tu apabila pergi Mekah mutawih, sama-sama pergi, sama peringat. Ada yang mayang dah pergi, masuk tandah belaka. Bila kita pergi dengan mutawih, kita kena ikut, jangan kita lawang. Ada orang aku nak pergi masuklah Kaabah, nak pergi Masjidil Haram je, buat pergi tandah pula. Mutawih buat pergi tandah. Pergi tandah dulu ramai-ramai. Masuklah tandah dulu. Kita pun dalam hati menapa pula nak masuklah tandah ramai-ramai. Sebenarnya nak ajar, sebab benda tawaf itu wajib ada air semayang. Tawaf tu kena ada air semayang. Jadi kita dah pergi ambil air semayang, sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Ketiganya, kenapa lagi kalau tak ada air semayang haram buat? Menyentuh Quran, setuh Quran. Setuh Quran tak boleh. Keempatnya, menanggung akan dia, yakni bawa Quran, tak boleh setuh dan tak boleh bawa. Dan seumpama yang banyak Quran, menyentuh Quran, menanggung Quran ni seumpama yang banyak Quran, macam ayat tulisan khat. Bukan Quran Ustaz, bukan Quran, tapi itu ayat Quran pun kata ulama dah boleh ke. Dah nak buat gana, kena ambil ni pasal jatuh ni, maka kena bawa benda lain dan niat bawa benda lain kata ulama. Nak tanggung dia tu niat bawa tanggung benda lain, ambil kayu kata ulama. Kita pegang kayu, bukan pegang ayat Quran. Tu cara untuk mengeluar daripada masalah ini kata dalam kitab-kitab. Setuh Quran dan menanggung Quran tak boleh bagi orang yang tidak ada wuduk. Sama niat. Niat jangan tanggung Quran. Niat nak akad batang. Ulama kata kalau kita niat nak akad batang, tak ada akad Quran, maka boleh. Kalau walaupun pegang batang niat tanggung Quran tak boleh. Ulama sebut. Kita pegang beg, kita niat nak bawa Quran dalam, tak boleh. Tapi kalau niat nak bawa beg, boleh. Qala, dan barang yang haram atas orang yang junub itu 6 perkara. Tadi orang yang wudu, orang tak ada air semayang, tak boleh buat 4 perkara. Orang yang berjunub, yang berhadas, tak boleh buat 6 perkara. Orang yang berjunub hadas 6 perkara tambah pula. Pertamanya, sembahyang mutlaqan, sama macam tak ada wudu tadi. Mutlaqan ni mayang fardu, mayang sunat, tak boleh berlaku. Dan segala jenis makna macam gembayang, macam tadi sujud tilawah, sujud syukur, baca khutbah Jumaat, sama, tak boleh juga. Keduanya, tawaf mutlaqan. Tawaf mutlaqan semua tawaf, tawaf fardu, tawaf sunat, tawaf nazar, apa sajalah jenis tawaf
semua tak boleh kalau orang hadap so. Ketiganya menyentuh Quran sama macam tadi. Sama macam orang tak ada wudu. Tak boleh sentuh Quran. Keempat, menanggung akang dia sama. Pak ni sama dengan hak kita bahas tadi. Kenapa tambahan dia? Tambahan dia bagi orang yang berjunuk membaca akang dia. Ada pun orang yang tak ada wudu tadi baca tak masalah. Dia tak ada wudu, dia nak baca Quran, tak ada masalah. Dia baca Quran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Suti Quran dia baca, tak ada wudu, tak ada masalah. Ada pun orang yang berjunuk, orang yang berhadap so, tak boleh. Membaca akan dia yakni Quran tak boleh. Jikalau satu huruf sekali pun, walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf dia berhadap so berjunuk, maka dia nak baca ayat Quran tak boleh. Sehuruf tak boleh. Ayat apa tu lagi? Jika dikosak dengan dia Quran. Apa tujuan ulama letak jika dikosak dengan dia Quran? Iaitu apabila timbul masalah. Masalahnya apa? Dia nak baca ayat doa. Tak nak baca doa. Kau andailah apa-apa dia ni berjunuk tapi dia kena kekalkan membaca Quran, maka itulah ulama mazhab Syafi'i ajar jangan niat baca Quran, niat berzikir. Niat berzikir tak apa lah. Seumpama niat berdoa dan berzikir macam subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Tu ayat Quran tu. Doa naik kenderaan. Tu ayat Quran tu. Subhanallazi sakhkhara lana. Mana kalau kita baca benda tu dengan niat baca Quran dalam keadaan kita berjunuk tak boleh. Dan macam mana nak suruh boleh? Dengan kosak tiada membaca Quran. Kosak benda lain, kosak zikir, kosak doa baru boleh. Tu dia letak jika dikosak dengan dia Quran. Mafhum dia, muqabil dia, maksud dia kalau dikosak selain daripada Quran seumpama zikir, maka tiada mengapa. Keenamnya, tambahan kepada hak 4 tadi tu bagi orang berjunuk dah lewat benda lagi, berhenti di dalam masjid. Duduk dalam masjid tak boleh bagi orang yang berhadas berjunuk badabso. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas itu 11 perkara. Dia ada tambahan lagi tu bagi haid nifas. Tadi berjunuk adab sodoh, tambah 2 jadi 6. Haid nifas adab sorok, tapi ia tambah khusus lagi, ada 11 perkara. 11 perkara bagi orang haid dan nifas tak boleh buat. Pertama, sama sembahyang mutlaqah. Orang haid nifas tak boleh nak sembahyang. Keduanya, tawaf mutlaqah, sama tawaf apa semua, apa-apa jenis tawaf tak boleh. Ketiganya, menyentuh Quran, sama dengan orang wuduk, sama dengan orang berjunuk. Keempatnya, menanggung Quran, menanggung akan dia Quran lah, saya sebut menanggung Quran lah tu. Kelimanya, membaca akan dia, sama dengan orang berjunuk, tak sama dengan wuduk. Orang wuduk boleh baca, ada pun orang berjunuk tak boleh. Orang haid nifas pun tak boleh membaca akan dia, yakni membaca Quran dengan kosak Quran. Kita qaid juga dengan kosak Quran. Kalau kosak lain umpama macam pergi berobat, awak kena baca amma ayat kursi, kalau dak jing mari dengan amma awak. Dan kita uzur sai, uzur ni niat zikir. Tunggu sebut gitu kan, kalau uzur ni niat zikir maksud jangan tinggal. Kadang kan mudah benda ni, perkara-perkara gangguan ni nak mari. Okey, makna kalau niat zikir itu tiada mengapa Keenamnya, tambahan dia tu, masuk ke dalam masjid jika takut menitik darahnya. Masuk ke dalam, masuk dengan makna lalu. Masuk dengan makna lalu. Masuk dengan makna lalu. Kerana orang haid dan nifas memang tak boleh masuk.
awal lagi orang haid nifas ni tak boleh masuk. Dalam masjid. Di sini kata masuk di sini dengan makna lalu. Lalu pun tak boleh. Jika takut menitik darahnya, yakni mengotorkan masjid dengan darah haid nifasnya itu. Ketujuhnya, berhenti dalam masjid sama orang berjunuk tadi. Ni sama. Tapi tambahan dia masuk, yakni lalu. Lalu. Ke sama ke? Sama ke lebih kurang. Kedelapannya, puasa mutlakah. Ada tambahan lagi orang haid nifas, iaitu tidak boleh puasa. Orang junuk boleh puasa. Ya sebelum dia sahur ya junuk. Tak, ya pun dak mandi. Maka boleh puasa. Ada orang haid nifas tak boleh tak boleh dia berpuasa. Kesembilannya, menyerah dirinya bagi suami orang haid nifas. Menyerah dirinya bagi suaminya supaya mewati akan dia. Napa mewati? Yakni bersetubuh. Serah diri kepada suami supaya suami dia setubuh dengan dia. Haram. Tak boleh. Pasal suami tidak boleh berseronok-seronok di bawah kain izar. Yakni antara pusat dengan lutut tak boleh nak berseronok-seronok dari perkara tu. Bukan isteri saja, bukan suami saja tak boleh sentuh. Isteri pun tak boleh sentuh suami barang antara pusat dengan lutut. Ya dua-dua sama. Isteri suami tak boleh sentuh isteri bawah pusat hingga lutut. Isteri pun tak boleh sentuh suami bawah pusat hingga lutut. Sama Kesepuluhnya, bergurau-gurau dengan suaminya. Sama kita sebut ni. Pada barang antara pusat dan lututnya. Serah diri untuk bersetubuh tak boleh. Bergurau-gurau dengan suaminya. Ni kita kata sama dia. Suami pun tak boleh sentuh antara pusat lutut. Isteri pun tak boleh sentuh suami pusat dengan lutut. Hak lain boleh. Selain daripada pusat dengan lutut itu boleh. Kesebelahnya, niat mengangkat hadas besar bila masa mandi. Orang haid nifas tak mandi macam biasa. Tapi tak boleh niat masa mandi itu niat angkat hadas besar. Tak boleh. Mandi macam biasa saja. Kalau dia pergi niat angkat hadas besar sedangkan hadas dia tak terangkat lagi, masih lagi ada, tak kering lagi, maka haram dia. Ni perkara haram tu dia sebut, perkara haram dibuat. Tak boleh buat dengan niat akad adah besar. Faslun fil istinja, fasal pada menyatakan istinja. Kita sambung pula pada akan datang. Akan datang kita sambung pula. Walaupun awal 5 minit, tak apalah berhenti awal sebab sampai stesen je. Pasal kalau kita baca pula ni jauh pula stesen bawah bawah tu pula. Faslun fil istinja, wallahu alam. Ya. Batu ni basuh belaka. Air buang dah. Masuk air baru balik. Najis ada lagi. Dia kena check, kalau najis tak ada dah, maka selesai. Kalau najis ada lagi, mutan najis lagi ya. Nampak ke mata tau? Kalau tak nampak, maka kita tengok-tengok, cek, memang tak ada. Mari pula air baru, selesai. Mari bu, lepas tu tubik. Tengok-tengok tak ada. Buat air baru pula. Beres tu. Tapi kalau lagi mana ada najis, tak selesai lagi. Kena buang dulu najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.